Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah. Raditu billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, saya terharu yang tidak terhingga ketika saya melihat penuh satu masjid semata-mata untuk kita berhimpun memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya terharu ketika mana program pada waktu petang dihujan pula dengan suasana yang hujan di tempat lain dan diubah ke tempat lain pun. Maka semua tetap semangat untuk berada dalam majlis ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana manusia datang ke majlis ilmu walaupun dia tidak berniat pun nak masuk majlis ilmu, sekiranya dia ada dosa sebanyak-banyak duit di lautan pun, tak kala dia masuk saja dalam majlis ilmu kata Nabi, maka dia akan keluar dengan Allah bersihkan dirinya daripada dosa-dosa yang dia pernah buat dalam hidupnya. Sebab itu tuan-tuan, ketika orang yang mencintai majlis ilmu, ketika orang yang bersemangat untuk menambahkan ilmu, ketika orang berasa lazat mendengarkan kalam-kalam tentang ilmu, maka dirinya akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala perlahan-perlahan dan menjadi baik dan semakin baik. Sebab itu tuan-tuan, Islam telah memberitahu kepada kita bahawa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Maka sebab itu hari ini kita perlu ucap syukur, terima kasih ya Allah di atas nikmat iman dan Islam hari ini yang menyebabkan aku boleh menjadi seorang Islam yang baik di sisimu ya Allah. Dan kita juga bila boleh masuk saja majlis ilmu, maka kita perlu berterima kasih kepada Allah kerana nikmat yang terbesar selepas nikmat iman dan Islam ini ialah nikmat kesihatan, sihat, yang mana Allah bagi kita sihat sehingga kita boleh melangkah masuk dalam majlis ilmu. Bayangkan tuan-tuan, hari ini ramai orang yang ada segala harta benda tapi dia tak boleh makan tuan-tuan. Ada duit penuh dalam bank tuan-tuan tapi tak boleh makan tuan-tuan. Dan hari ini berapa ramai orang yang duduk di hospital sana, apa yang mereka harapkan? Dia pun cuma harap satu dalam dunia ini, iaitu boleh bangkit dan hidup sihat seperti sedia kala. Dan hari ini kita Allah bagi sihat, maka kita kena ucapkan terima kasih kepada Allah. Begitu juga nikmat yang besar iaitu nikmat wal farah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nikmat masa lapang, sehingga kan Allah bagi kita masa untuk masuk dalam majlis ilmu, yang mana kalau kita tak ada masa, kalau Allah tak bagi kita masa, maka kita nak macam mana pun kita tak boleh digerakkan oleh Allah kaki kita untuk masuk dalam majlis ilmu. Masya-Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Allah dan ucap tahniah pada diri sendiri kerana bersungguh dan sampai boleh masuk dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Baik, bila majlis petang tuan-tuan, dia tak boleh buat program macam kisah dia cara mengajak kitab perempuan. Jadi saya terkeluar style saya persembahan lah sikit. Kan sebab kita duduk dengan orang buat persembahan, saya tukar style jadi persembahan ala-ala aku pendosa juga ingin ke syurga. Mungkin semua orang boleh tak ingat dah sikit tuan-tuan, saja. Baik, puan khabar ibu-ibu sekalian. Masya Allah sihat, yang mana yang saya hormati lagi saya segani ya, bersama kita orang yang boleh diberi kebolehan ada suara dan dia memanfaatkan suaranya untuk mengalungkan ayat suci Al-Quran sehingga orang dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, adinda yang saya hormati. Dan juga saya ucap terima kasih kepada penganjur majlis kita, Masjid Imam Nawawi, dan kerjasama dengan Sungai Patani berselawat.
Saya ucap terima kasih dan semua jemaah muslimat yang hadir pada petang ini, subhanallah. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang mana bila dah sahabat kita alunkan selawat, maka saya pun berasa nak try, Bukan try kali dekat dah ni, Bukan try kali, kita nak cuba, nak try, nak alunkan suara juga walaupun suara tak sedap. Jadi habaq siap-siap dengan gelak. Jadi saya cuba nak satu alunkan syair yang mana syair ini mengagungkan Sri Kandi yang kita nak kupas pada petang ini. Kita nak kupas tentang seorang insan yang kalau kita sebut maka kita akan berasa kagum yang luar biasa. Dan ketika mana kita mengenali sosok ini, mengenali insan yang kita nak kupas pada petang ini, maka kisah dia, maka idola ini, Sri Kandi ini akan mengubah diri kita menjadi muslimah yang baik dan lebih baik di sisi Allah, insya-Allah. Jadi syairnya yang mana mengagumi, memuliakan, iaitu Sri Kandi kita, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sa'duna bid-dunya fawzuna bil-ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimatal Zahra. Sa'duna bid-dunya fawzuna bil-ukhra Khadijatal Kubra wa Fatimatal Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimatal Zahra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang mana syair ini kata pengarang, bi Khadijatal Kubra, sa'duna bid dunya, kebahagiaan kami di dunia, wa fawzuna bil akhirah, dan untungnya kita di akhirat sana, bi Khadijatal Kubra, dengan perantaraan wasilah Sayyidatina Khadijah, wa Fatimataz Zahra, dan perantaraan wasilah Fatimah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Masya Allah. Jadi hari ini perempuan kita nak kupas berkaitan secara ringkas untuk kita mengenali siapakah Sayyidatina Khadijah. Yang mana perempuan, bila kita sebut tentang Sayyidatina Khadijah ini, inilah seorang insan yang wajib kita jadikan idola dalam hidup kita. Kalau kita kata kita nak jadi wanita yang bahagia di atas dunia ini, kalau kita kata nak jadi wanita yang bahagia juga di akhirat sana, kalau kita kata kita nak jadi orang yang wanita yang berjaya di atas dunia ini, dan kita juga nak jadi orang yang berjaya, ya Allah, hingga di akhirat sana, ya Allah, maka kita wajib letakkan Sayyidatina Khadijah idola dalam hidup kita. Kenapa? Kerana semua ciri-ciri kejayaan, kebahagiaan, semuanya ada pada sosok yang bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa kata begitu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, wanita bila nak masuk syurga dengan hanya jaga 4 syarat asas yang paling utama. Dan kalau seorang wanita boleh jaga 4 perkara ini, sekiranya dia mati bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan kalau dia mati maka dia akan diberi jaminan, kata Nabi, dia akan diberikan syurga yang mana-mana, kata Nabi, kalau dia inginkan dia akan boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu. Masya Allah. Maka semua syarat itu ada pada Sayyidatina Khadijah. Yang mana kata Nabi SAW, iza sallat mar'ata khamsaha, kata Nabi yang pertama, apabila wanita itu dia jaga solat fardu dia, dan yang kedua wasamat syahraha, kata Nabi SAW,
dan dia jaga puasa Ramadan, puasa wajibnya. Dan yang ketiga, wa hafizat farjaha, kata Nabi. Dan ketika mana orang perempuan itu bukan sekadar jaga solat, bukan sekadar jaga puasa, bahkan wa hafizat farjaha, dia memelihara maruah dirinya, dia jaga maruahnya. Wa ata'at zaujaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dia bila mana berkahwin, dia menjadi seorang isteri, maka dia wa ata'at zaujaha, maka dia menjadi isteri yang taat, menjadi isteri yang baik kepada suaminya. Kalaulah dia mati bila-bila masanya, kata Nabi, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kata semua empat-empat syarat yang Nabi jamin, semua ini kalau wanita boleh jaga, andai dia mati, dia akan masuk syurga dengan penuh nikmat. Subhanallah. Dan semua syarat ini ada pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka sebab itu kita kata bahawa kita wajib kenal Sayyidatina Khadijah ini. Maka wajib kita kata kita perlu jadikan Sayyidatina Khadijah ini idola kepada diri dan anak-anak kita, supaya inilah idola utama untuk kita jadi wanita muslimah yang baik. Baik, bila kita sebut tentang Sayyidatina Khadijah, yang mana secara ringkas yang kita boleh ceritakan bahawa Sayyidatina Khadijah ini betapa mulianya, betapa agungnya Sayyidatina Khadijah ini. Beliau adalah wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut saja Sayyidatina Khadijah, maka kita boleh faham bahawa wanita ini adalah wanita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya di antara wanita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana ini wanita yang satu-satunya di antara wanita yang dapat salam daripada Allah, pencipta seluruh makhluk di langit dan di bumi. Satu hari dalam hadis kata Nabi, malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa malaikat Jibril kata? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Hazihi Khadijah, kata malaikat Jibril. Maka apa kata malaikat Jibril? Hazihi Khadijah, maka sebentar lagi dia akan datang kepada kamu membawa bekas inaun, wadi'aun, yang mana wadimaun. Yang mana satu masa dia akan datang dan dia akan membawa bekas inaun, bekas, dan fihi idamun au syarabun au ta'amun, dia akan bawa bekas sama ada makanan atau minuman. Apa malaikat Jibril kata? Maka apabila dia datang kepadamu ya Rasulullah, faqra'a 'alaiha salam min rabbiha, sampaikanlah kepadanya salam daripada siapa? Daripada Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Bayang perempuan, seorang manusia yang makan seperti kita, yang berumah tangga seperti kita, yang ada anak kecil dan anak yang ramai seperti kita, yang ada suami, mungkin bukan seperti suami kita. Seorang insan, seorang manusia, dan beliau wanita. Walaupun wanita, dan hadis ini menceritakan beliau faqra'a 'alaiha salam, dapat salam daripada min rabbiha, daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan dapat salam daripada para sahabat, bukan dapat salam daripada manusia yang paling agung, tapi dapat salam daripada min rabbiha, Allah Azza wa Jalla. Bila dengar ini pun dah kita rasa gemetar dan kita rasa teruja. Bagaimana beliau diangkat makamnya sehingga Allah mengiktiraf sampai tahu tu. Sehingga Allah menghormati, sampaikan Allah sampaikan salam kepada Sayyidatina Khadijah ini. Itu yang kita nak belajar.
Bukan sekadar daripada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata malaikat, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni, kata malaikat, dan juga daripada aku, malaikat Jibril. Hebat perempuan, bukan sekadar Allah bagi salam, bahkan malaikat, tenteranya Allah pun bagi salam kepada wanita ini. Bukan sekadar bagi salam, malaikat cerita lagi. Apa dia? Apa dia yang malaikat sebut? Iaitu wabasyarha. Malaikat sebut wabasyirha dan bagi tahu kepadanya berita gembira, iaitu bibaitin fil jannah. Sampaikanlah kamu ya Rasulullah kepada Khadijah ini bahawa Allah menyediakan kepadanya istana, rumah yang sangat indah di dalam syurga sana. Subhanallah. Perempuan, cukup dengan hadis satu ini pun dah buat kita cukup kagum dengan Sayyidatina Khadijah ini. Yang duk pergi cari buku ni sampai berpenuh dalam rumah ni dan tak baca-baca tu. Cukup satu hadis ini pun kita dah kenal. Kalau tidak hebat, manakan boleh dapat salam daripada pencipta. Kalau tidak hebat, mana boleh dapat salam daripada malaikat Jibril. Kalau tidak hebat, manakah boleh tak mati lagi, Allah bagi tahu terus dapat masuk syurga. Sebab itulah ini kita katakan bahawa Sayyidatina Khadijah ini wanita yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita katakan bahawa inilah wanita yang patut kita jadikan idola kerana kedudukannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang hebat sehingga kan Allah memuliakan Sayyidatina Khadijah, perempuan. Jadi sebab itu kita belajar bahawa ketika manusia menjaga baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika manusia dia hidup atas dunia ini, dia melakukan sesuatu yang Allah suka. Yang dia lakukan itu, dia lakukan berterusan dan semangat yang sungguh-sungguh. Dia buat perkara yang Allah suka. Dan bila dia hidup, maka Allah mengiktiraf dan Allah muliakan dia. Maka itu kita kata bahawa Sayyidatina Khadijah ni special, makamnya terlalu tinggi. Kerana apa? Kerana beliau sangat hebat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Sikit lagi nak tambah, bila sebut Sayyidatina Khadijah ini, kita belajar bahawa beliau sangat hebat hubungannya dengan Allah sehinggakan Allah bagi salam kepada Sayyidatina Khadijah. Perempuan, bukan sekadar beliau hebat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kita baru cerita dari sudut pertama. Dia sangat hebat hubungan dengan Allah sehingga Allah bagi salam kepada Sayyidatina Khadijah. Bahkan Sayyidatina Khadijah ini juga disebut juga wanita yang disayangi manusia. Maksudnya apa? Perfect. Hubungan dengan Allah power, hubungan dengan manusia pun power. Hubungan dengan Allah sangat hebat sehingga kan dia iktiraf bagi salam lengkap. Dan hubungan juga dengan manusia pun Sayyidatina Khadijah jaga dengan baik. Dan kita nak sebutkan hari ini, di antara banyak-banyak manusia yang kita perlu jaga dalam dunia ini, yang wanita, di antara yang paling yang kita kena jaga ialah yang paling dekat dengan kita. Manusia yang paling dekat dengan kita siapa? Pasangan kita. Perempuan, kadang-kadang kita ini nak jadi wanita yang baik. Kadang kita terlalu menjaga yang jauh, tapi yang dekat kita buat lebih kurang. Dan Sayyidatina Khadijah tidak melepaskan peluang kunci syurga yang ada pada dirinya, yang ada dekat dengannya. Sebab itu kita kata bahawa bukan sekadar beliau dimuliakan, wanita yang paling mulia di sisi Allah, bahkan Sayyidatina Khadijah ini orang yang paling disayangi manusia, terutama oleh pasangannya, iaitu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Perempuan, hidup ni perempuan, kalaulah kita nak tahu orang itu baik ataupun tidak, bukan perlu tanya kepada kawan dia. Boleh kita tanya kepada mak dia, tapi yang paling mengenali seseorang itu ialah pasangannya. Percaya ataupun tak percaya?
Jadi Sayyidatina Khadijah ini benar-benar baik, dibuktikan dengan Nabi SAW. Idza dzakara Khadijah, bila Nabi sebut saja Khadijah, maka Nabi akan memuji-muji, yang cakap semua elok-elok tentang Sayyidatina Khadijah. Ini bukti bahawa suaminya pun memuji betapa bagusnya Sayyidatina Khadijah ini. Terbuktilah bahawa bila suaminya puji, maka confirm isteri itu, wanita itu adalah wanita yang paling baik. Maka sebab itu kita kadang-kadang kita duk tengok berasa kita ni baik dah. Berasa lah. Duk tengok cermin ni, ya Allah, elok dah ni, tudung pun jadi dah ni, elok dah. Duk berasa bagus dah ni. Kan? Duk pergi mengaji rasa bagus dah. Tapi yang paling besar untuk kita pastikan kita ni bagus yang sebenar ataupun tidak, tanya suami kita. Sebab kita tak boleh lari jauh perempuan. Sehebat apapun kita, bila berkahwin, syurga kita ialah suami kita. Kita terpaksa terima hakikat. Dan Sayyidatina Khadijah menjadikan suaminya untuk beliau mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Apabila sampai macam tu baiknya Sayyidatina Khadijah ini sehingga kan disebut seorang wanita yang disayangi manusia terutama oleh suaminya, maka menyebabkan Sayyidatina Aisyah pun sangat-sangat cemburu kepada Sayyidatina Khadijah. Sampaikan dalam hadis apa yang disebut Sayyidatina Aisyah sebut, ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah cemburu dengan mana-mana isteri Nabi, tapi illa kecuali dengan Khadijah, kata Sayyidatina Aisyah. Aku tak pernah cemburu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak kala Sayyidatina Khadijah meninggalkan dunia ini, walaupun isterinya dah lama meninggal, apabila Nabi menyembelihkan kambing dalam hadis, apabila menyembelihkan kambing, maka Nabi SAW akan mengagihkan daging kambing tadi kepada adik-beradik Sayyidatina Khadijah terlebih dahulu. Maksudnya apa? Di kepala Nabi ni tak ingat dah walaupun melainkan ingat isteri yang paling dia sayang, iaitu Sayyidatina Khadijah. Sampaikan apa saja yang berkaitan dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi akan sedih. Sembelih daging akan ingat adik-beradik Sayyidatina Khadijah, kawan karib Sayyidatina Khadijah. Tengok barang Sayyidatina Aisyah, tengok barang Sayyidatina Khadijah. Nabi SAW tertunduk dan bersedih sehingga disebut dalam sejarah Nabi menangis mengalirkan air mata. Agak-agak kalau kita mati perempuan, suami kita boleh bersedih ke riang-riang. Nah ni kena abang siap-siap ni, kalau mati saya ni kena teriak. Jadi perempuan nak cerita kata apa? Betapa Sayyidatina Khadijah ini seorang insan yang bukan saja dekat dimuliakan oleh Allah penciptanya, bahkan sangat dimuliakan, disayangi oleh pasangannya, oleh manusia yang paling penting dalam hidup seorang wanita, iaitu suaminya. Maka Nabi SAW sangat puji Sayyidatina Khadijah ini sehingga kan Sayyidatina Aisyah sebut dengan jelas beliau sangat cemburu dengan Sayyidatina Khadijah ini. Sebab itu kita tengok dalam sejarah selama Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW, Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana wanita. Untuk apa? Kerana Allah mengilhamkan untuk suaminya tadi, Rasulullah menghormati, memuliakan isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Kerana apa? Kerana kedudukan Sayyidatina Khadijah ini sangat agung, sehingga kan suaminya sangat setia dan kasih yang teramat kepada isterinya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik, jadi kita dah belajar bahawa bukan sekadar Sayyidatina Khadijah ini baik dengan hubungan dengan Allah sehingga akan dimuliakan sampai dapat salam, bahkan beliau juga baik hubungannya dengan manusia, terutama dengan suaminya, sehingga kan nabinya, suaminya, walaupun Sayyidatina Khadijah meninggal, Nabi tetap puji, menyebut, ingat dengan isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka sikit saya nak sentuh betapa Nabi membuktikan betapa cintanya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah ini.
Sampai satu masa bila Nabi sering puji Sayyidatina Khadijah. Nabi sering sebut Sayyidatina Khadijah. Nabi sering mengutamakan Sayyidatina Khadijah. Sampaikan Sayyidatina Aisyah, "Maghartu ala nisa'in Nabi." Aku tak pernah cemburu, kata Sayyidatina Aisyah, kepada mana-mana wanita kecuali Sayyidatina Khadijah. Maka bila Nabi tunjuk perbuatan Nabi sangat utamakan Sayyidatina Khadijah, maka apa kata Sayyidatina Aisyah? Mafhumnya apa dia? Khadijah, Khadijah, Khadijah lagi. Itu satu sikap yang cemburu, yang tak tahan lah. Fitrah wanita kalau cemburu. Asyik Khadijah, Khadijah, Khadijah lagi. Bukankah, kata Sayyidatina Aisyah, ma badalnani, kata Sayyidatina Aisyah, bukankah Allah telah menggantikan kepadamu ya Rasulullah dengan wanita yang lebih baik daripada wanita yang tua itu? Sayyidatina Aisyah cemburu sebab terlalu sayangnya Nabi kepada isterinya, walaupun suami isterinya telah meninggalkan dunia. Maka disebutlah kepada Rasulullah dengan meluahkan rasa yang sangat cemburu, bukankah Allah telah gantikan kepadamu isteri yang lebih baik, isteri yang lebih muda? Sayyidatina Aisyah. Begitu kata Sayyidatina Aisyah. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, ayat ini mengajar kepada para suami bagaimana kita mencintai yang tulus kepada suami kita ketika kita mengenang jasanya selama mereka hidup. Bukan mereka lah, tak ramai seorang. Selama dia hidup dengan kita, insya-Allah. Dia ceramah petang kena selit sikit lah. Baik, jadi bila mana Nabi mendengar luahan kecemburuan Sayyidatina Aisyah ni, maka Rasulullah menjawab, apa kata Rasulullah? Tidak ada orang yang boleh mabadalani Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, tak ada seorang pun, tak ada yang boleh ganti yang khairan minha, yang lebih baik daripada Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Kerana di saat semua orang yang tidak percaya kepadaku, di saat semua orang tak beriman kepadaku, Sayyidatina Khadijah beriman kepadaku. Dan di saat orang semua mendustaiku, Sayyidatina Khadijah membenarkan kata-kataku. Dan di saat semua orang berasa tahan untuk tidak memberikan harta kepadaku dalam perjuangan Islam, Sayyidatina Khadijah lah yang menyumbangkan banyak hartanya untuk membantu perjuangan dakwahku. Bagaimana? Nabi kata, bagaimana aku ingin melupakan seorang insan ini yang sangat berjasa dalam hidup Nabi SAW. Begitulah kata Rasulullah SAW, dan ini satu ungkapan bukti betapa cinta Nabi SAW kepada Sayyidatina Khadijah. Jadi dua perkara itu kita belajar, iaitu Sayyidatina Khadijah ini wanita yang dimuliakan, yang paling mulia di sisi Allah sehingga dapat salam. Bukan sekadar beliau sangat baik hubungannya dengan Allah, yang kedua juga beliau sangat baik hubungannya sehingga digelar wanita yang paling disayangi manusia, iaitu suaminya Nabi SAW. Subhanallah. Jadi kita berehat untuk alunkan selawat sebelum kita masuk untuk cerita lagi bagaimana kita nak contohi Sayyidatina Khadijah yang kita sebut begitu agung dan mulia ini. Subhanallah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang mana tadi kita telah mengenali bagaimana keistimewaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana kita sebut betapa agungnya, betapa mulianya Sayyidatina Khadijah ini. Sebab itu bila orang mengenali Sayyidatina Khadijah ini, bila mereka pergi saja menunaikan umrah, melihat gambar saja makam Sayyidatina Khadijah pun, maka jiwanya, hatinya akan berasa lain-lain macam. Sebab apa? Sebab ini wanita yang hidupnya berkualiti. Yang mana ini wanita yang memanfaatkan sehabis baik usianya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, sehingga kan beliau kini berehat di alam sana yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika orang itu menghabiskan umurnya dengan sehabis baik menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, maka bila dia mati nanti yastarihu min nasabid dunya, kata Nabi SAW, maka dia mati nanti dia akan berehat yang di dunia dia tak sempat rehat sebab dia pulun menjadi hamba Allah yang baik. Maka bila dia mati nanti dia akan dapat rehat yang penuh kerehatan yang senikmatnya, sehingga kan kata Nabi min nasabid dunya, sehingga hilanglah kepenatan wa azaha dan kesakitan. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut saja Sayyidatina Khadijah, beliau kini berehat kerana kita tengok jasanya yang terlalu agung dalam Islam sehingga hari ini kita dapat kenal Islam. Puan-puan yang dirahmati Allah, betapa banyaknya jasa Sayyidatina Khadijah ini. Kalau kita nak baca sejarah, nak cerita memang tak sempat. Tapi sikitlah kita dah sebut tadi, sikit sebanyak membantu untuk kita kenal tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah ini. Sebab itu bila meninggalnya Sayyidatina Khadijah ini, maka Rasulullah SAW lah seorang insan yang sangat sedih. Sehingga Nabi mengalirkan air mata. Apa dalam kisah sirah Nabi disebut dalam kitab Nurul Yaqin, Nabi sangat sedih sehingga para sejarah meletakkan nama pada tahun itu ialah tahun yang sedih bagi hidup Nabi SAW. Sebab Sayyidatina Khadijah ini orang yang paling kuat di belakang Nabi. Dan hari ini kita tengok bila mana dalam sejarah sebut bila Sayyidatina Khadijah meninggal saja, maka dalam sejarah menyebut maka orang Quraisy pada waktu itu tak henti-henti untuk menyakiti Nabi. Kerana apa? Kerana orang kuat backup Nabi sudah pergi. Maka mereka berterusan menyakiti dengan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita tengok betapa hebatnya peranan Sayyidatina Khadijah dalam hidup Nabi. Maka tak pelik suaminya sangat sedih dan cinta pada Sayyidatina Khadijah dalam hati Nabi SAW. Jadi baik, bagaimana kita hari ini nak cuba ikut untuk menjadi seorang wanita yang bukan sekadar bahagia di dunia, tapi kita juga nak bahagia di sana. Kita juga nak belajar, kalau boleh nak juga jadi wanita yang baik seperti mana Sayyidatina Khadijah. Nak juga jadi wanita yang sangat disayangi oleh pasangan kita. Nak juga jadi wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan kita bahagia di sini dan juga bahagia di alam sana. Bagaimana caranya kita nak contohi Sayyidatina Khadijah? Yang pertama sekali ialah Sayyidatina Khadijah ini seorang insan yang kita kata wanita. Bila mana menjadi wanita, Sayyidatina Khadijah ini mengajarkan kita untuk jadi yang mulia, maka kita perlu berusaha menjadi wanita, menjadilah wanita yang baik. Itu yang pertama. Sayyidatina Khadijah ini ialah wanita yang baik. Bukan sekadar dia selepas Islam dia baik. Sebelum Islam pun memang dia dah dikenali dengan orang yang perempuan yang baik. Sebab itu orang gelar dia Khadijah Al-Tahirah. Sebab apa? Pada zaman jahiliah, orang semua buat perkara-perkara yang jahat, benda-benda yang aib. Tapi Sayyidatina Khadijah duduk di zaman yang orang semua, kebanyakan orang perempuan jahat, kebanyakan orang perempuan tak pandai jaga maruah diri. Sayyidatina Khadijah satu-satunya wanita menjadi contoh. Beliau mengekalkan seorang identiti wanita yang berprinsip. Sebab itu orang gelarkan dia At-Tahirah, bersih. Wanita suci, wanita yang ada maruah, wanita yang berprinsip. Itu yang pertama sekali. Maka untuk mencontohi Sayyidatina Khadijah, maka perlu berusaha menjadi wanita yang baik. Wanita yang baik macam mana? Iaitu kita jaga diri kita sebagai seorang wanita yang muslimah. Dan seterusnya macam mana juga? Iaitu kita jaga yang asas untuk kita menjadi hamba Allah yang baik dengan ikut apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang dilarang. Sebab itu bila Sayyidatina Khadijah masuk saja Islam, maka dia orang yang paling semangat ikut apa suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk saja Islam, Islam dia digah. Dan disebutkan inilah satu-satunya wanita, insan yang pertama beriman dengan Nabi SAW. Maka kita boleh belajar bahawa kalau kita nak contohi, kalau kita kata nak jadi wanita
ikuti ibunda kita Sayyidatina Khadijah, maka kita perlu berusaha menjadi wanita yang baik dengan pelan-pelan belajar untuk taat apa yang Allah suruh dan buang apa yang dilarang di dalam Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Sayyidatina Khadijah ini apa yang kita nak boleh ikut. Yang kedua, dia bahkan beliau bukan sekadar wanita yang baik. Yang kedua, beliau juga menjadi wanita yang membahagiakan suaminya. Allahuakbar. Ini berat ni. Bukan sekadar menjadi wanita yang baik, tetapi yang kedua, yang beliau menjadi wanita yang agung, makamnya tinggi. Yang kedua ialah beliau menjadi wanita yang membahagiakan suami. Ini yang berat sekali, cik. Bukan cik dia berat, saya yang duk ceramah pun berat. Tapi kita nak cuba jadi wanita yang mulia, maka kita perlu berusaha belajar untuk menjadi wanita yang membahagiakan suami. Kita tengok Sayyidatina Khadijah bagaimana beliau menjadi wanita yang membahagiakan suami. Pada satu hari ketika mana Nabi balik pulang ke rumah, maka disebut dalam hadis, apa yang Nabi sebut? Zammiluni, kata Nabi. Selimutkan aku. Wanita yang baik, wanita yang membahagikan suami ni, dia tak cakap banyak dan dia buat apa yang suami dia suruh. Satu. Tak cerita banyak, yang ni saja. Yang ni pun kita berat dah ni. Kadang-kadang kalah dah ni, suruh selimut ni, sekejap dia tanya balik lah, sampai sepak. Tak cerita banyak, yang ni je contoh, baru contoh satu. Kalau buat mai semua cerita, takut kita pakai balik lah. Ini baru satu bagi contoh untuk membahagikan suami. Contoh yang Sayyidatina Khadijah buat bila Rasulullah balik suruh selimut, zammiluni, maka Sayyidatina Khadijah tak cakap banyak, tak soal banyak, tak komplain banyak, selimut. Ni kalau kita lah yang ni baru nak suruh buat yang ni, satu ucapan kita balas dengan banyak ribuan mutiara kata kita kelak bagi kat mereka. Ni baru satu. Tu kata tak lewat mai contoh banyak-banyak. Bila dalam ceramah satu cukup lah. Modal awak klik yang tu lah. Gitu. Kena awak keluar juga pasal kapung ni. Saya duk cakap pasal Kedah, pasal kapung tak keluar lagi, tak ke rumah tak faham. Keluar dah sik. Jadi ibu-ibu sekalian, maka bila menjadi wanita yang membahagiakan suami, maka beliau menuruti apa yang suaminya suruh. Kerana selagi mana benda tu tak melanggar syariat. Tu satu. Apa lagi yang membahagiakan suami? Ketika suaminya susah. Ini specialnya Sayyidatina Khadijah. Beliau seorang yang sangat setia dengan Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi kata, di saat semua orang tak percaya dengan aku, di saat semua orang yang tak bersama dengan aku, Khadijah bersama dengan Nabi SAW. Bahkan Khadijah membantu Nabi SAW. Maka caranya membahagiakan suami, kita bersusah bersama-sama dengan Nabi SAW. Kadang benda ni berat perempuan. Terutama zaman-zaman hari ini, media sosial yang menampakkan sosok-sosok untuk kita petikai banyak benda. Kadang kita dah nak cuba jadi baik di main media sosial, duk tunjuk main ni, kata sagi macam ni, buat kat hang macam ni. Kita dalam nak jadi baik, dia tarik handbrake. Betul juga ni, Facebook kata. Jadi perempuan, mau tak mau, kita kena balik cara Islam, makanya kita perlu ikut apa yang Islam suruh. Menjadi wanita yang baik ni tak rugi. Sekiranya suami tak hargai, Allah Maha berkuasa lagi Maha mengetahui. Sebab tu orang baik ni, bila dia orang tak hargai, dia dicampaklah di mana pun, Allah akan muliakan dia. Kita buat bukan kerana suami, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suami asbab saja. Baik, jadi yang kedua, bila mana nak jadi wanita yang baik, maka kita perlu berusaha menjadi wanita yang membahagiakan suami. Sayyidatina Khadijah tunjuk, bawa mai contoh, bila mana kita suami susah dan sebagainya, kita bersama dengan suami. Bahasa lain kita sebut setia. Okay, cik kata, cik setia dah. Depa tak setia, tu cerita lain. Topik lain, jangan duk suruh saya duk cerita bab tu kat sini. Yang tu pengajar kena buat tajuk lain. Mai kita tibai tajuk tu. Tajuk ni tak boleh masuk. Baik, yang ketiga,
bagaimana menjadi wanita yang bahagikan suami yang bawa boleh kita tunjuk contoh, iaitu yang mana subhanallah ketika mana subhanallah urusan-urusan hidup Nabi banyak dimudahkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ini banyak kisah yang mana Sayyidatina Khadijah ini seorang isteri yang banyak mudahkan kerja Nabi. Banyak memudahkan kerja Nabi, subhanallah. Baik, itu yang kedua, perlu menjadi wanita yang membahagiakan suami. Itu kedua. Nah, yang ketiga, apa dia? Cara untuk kita contohi Sayyidatina Khadijah, selain yang pertama tadi kita sebut menjadi wanita yang baik, iaitu jaga hubungan dengan Allah dengan baik. Yang kedua, menjaga hubungan dengan kunci syurga kita dulu. Nah, tak sebut yang lain, kunci dulu, jaga kunci dulu, iaitu menjadi wanita yang membahagiakan suami. Dan yang ketiga, iaitu apa yang Khadijah buat? Sayyidatina Khadijah buat bersungguh, bersemangat buat kerja dakwah. Yang ni. Ini Sayyidatina Khadijah buat. Sebab itulah beliau dapat makam special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau buat kerja dakwah selama dia hidup. Sebab itu bila sebut Sayyidatina Khadijah, maka orang akan terpandang inilah tokoh insan yang kuat di belakang perjuangan dakwah Nabi. Dan spesialnya Sayyidatina Khadijah ini sehingga diangkat martabat kerana apa? Kerana beliau membantu kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang kuat dalam perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kalau kita baca keluar ayat mata. Tak gamak. Tak boleh nak tiru. Orang kaya, orang hartawan, orang terhormat, orang yang ada segala-galanya. Tapi beliau meninggal dalam keadaan telah memberikan seluruh hartanya untuk bantu agama Allah Subhanahu. Sebab tu kadang-kadang kita renung. Apa yang menyebabkan seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kadang kita tertanya-tanya, apa yang menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam Islam telah cerita, cara untuk dimuliakan oleh Allah ialah bila mana orang itu buat kerja dakwah. Azan. Subhanallah. Kita berehat sebentar, nampak semangat sangat tu. Jangan tenung sangatlah, takut juga. Kita berehat untuk bagi laluan azan, saat kita sambung balik insya-Allah. Baik, subhanallah. Maka kita dah kenali Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang dalam masa yang ringkas ini kita cuba bawakan poin-poin penting untuk kita kenal sosok seorang insan yang paling utama yang kita perlu jadikan idola dalam hidup kita. Maka kita dah belajar tadi 3 perkara kalau kita nak mencontohi Sayyidatina Khadijah, iaitu kita perlu menjadi wanita yang baik dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, maka kita perlu menjadi wanita yang membahagiakan suami kerana suamilah kunci syurga kita. Dan yang ketiga, mau macam mana pun nak jadi wanita yang mulia di sisi Allah, kita kena buat kerja dakwah. Buat kerja dakwah ni bukan turun duk pergi perang ke apa. Buat kerja dakwah ni banyak cara, di antaranya mengikut kepakaran masing-masing, ala kulihan yang boleh bantu bawa orang dengan mengenali Islam dan semangat buat kebaikan. Baik, itu 3 perkara ringkas untuk kita cuba mencontohi Sayyidatina Khadijah. Baik, jadi secara penutupnya apa yang saya nak kongsi pada hari ini, maka kita sama-sama niat semoga Allah berikan taufik untuk jadi wanita yang baik. Dan sebagai penutup, maka kita perlu amalkan satu doa yang sangat-sangat penting kalau kita betul-betul nak jadi wanita yang baik. Satu doa ini ada dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi SAW? Kita kena baca dan kita kena amal sungguh-sungguh dengan harap supaya Allah jadikan seperti mana apa yang kita minta. Dan dalam doa ini semuanya ada benda yang paling penting yang kita nak atas dunia ini, iaitu doanya ialah Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku ya Allah, as'alukal, ya Allah Tuhanku aku mohon kepadamu ya Allah, Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah Tuhanku aku mohon kepadamu ya Allah afwa, wattuqa wal afafa wal ghina. Subhanallah, ada 4 perkara dalam doa ini, iaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan Allahumma inni as'alukal huda. Nak kejap masa dia jadi kalut sikit ni. Allahumma inni as'alukal huda
wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. 4 perkara. Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk hidayah kepada Allah untuk kita dapat buat kebaikan. Kalau tak ada hidayah, kita takkan nampak. Wat-tuqa, dan minta supaya kita jadi orang yang bertakwa. Wal-'afa, dan minta supaya Allah pelihara maruah diri kita. Allah jaga. Yang keempat, wal-ghina, dan minta Allah bagi kita kekayaan. Yang paling utama, kaya jiwa dan juga kaya harta supaya kita boleh bantu orang lain. Ini doa yang paling lengkap, yang paling penting untuk kita mencontohi Sayyidatina Khadijah, kerana ini ada pada Sayyidatina Khadijah, bukan sekadar wanita yang baik, bahkan beliau adalah wanita yang kaya dan kaya yang membantu Islam. Jadi sekali lagi kita sama-sama baca, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Masya Allah, sama-sama kita amal azam mulai hari ini, takkan tinggal doa ini sehinggalah kita mati. Mudah-mudahan asbab doa ini Allah jadikan kita orang yang baik dan mati dan keadaan hidup yang baik, penutup yang baik. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf daripada saya. Terima kasih semua yang hadir pada petang ini. Masya Allah.